Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So pada hari ini saya nak kongsi sedikit tips kewangan, iaitu macam mana cara kita nak menguruskan kewangan kita. Paling mudah iaitu cara untuk kita menyimpan sebahagian daripada gaji kita. Bagi yang makan gaji, bagi yang cari duit sendiri, cara nak menyimpan portion of your money macam mana. So kalau awak belajar ataupun awak tengok video dekat YouTube, baca buku dan sebagainya, ada banyak teknik, cara-cara untuk menyimpan. So kalau pepatah Melayu ada mengatakan sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Sebenarnya most of the time dia disebabkan habit ataupun awareness, kesedaran. So kalau kita cakap pasal habit lah, contoh setiap kali kita bangun pagi, kita minum air kosong. So sebab dia bagus untuk perut kita. Kalau kita lakukannya selama sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, dia akan jadi habit. So dia terbiasa. Benda yang sama dalam saving, dalam menyimpan. Kalau awak jadikan dia satu habit, awak jadikan dia istiqomah, berterusan, maka dia akan lebih mudah untuk awak menyimpan. Okey, kalau kita lihat, ada banyak sebenarnya guideline cara nak menyimpan dan menguruskan kewangan. Contohnya ada yang ikut law 50-30-20, di mana 50% gaji kita untuk keperluan, 30% untuk menyimpan, 20% untuk kehendak. Ada yang terbalik, 20% untuk kehendak, 30% menyimpan, ataupun 30% dia simpan, 20% kehendak. Dia terbalik pun tak ada masalah. Tapi itu untuk siapa yang berdisiplin dan mampu untuk menyimpan 30% gaji. Bagi siapa yang mampu nak simpan 20% gaji pun tak ada masalah. Ada yang amalkan teori 80-10-10, ni paling mudah lah. 80% daripada gaji adalah untuk keperluan seharian. Contohnya sewa rumah, sewa kereta, bil barang dapur, nafkah dan sebagainya. 10% untuk kita enjoy duit tu, lagi 10% untuk menyimpan. Kita bayangkanlah sekarang gaji minimum contohnya RM1,500. 10% daripada itu adalah RM150 untuk kita menyimpan. Tapi ramai yang kata sekarang barang semakin mahal, segala-galanya makin mahal. So agak susah kalau nak simpan RM150 kalau daripada kecil tak ada habit menyimpan. So kalaulah tak boleh nak start dengan RM150, why not start dengan 5% daripada gaji minimum, contohnya RM1,500. Contohnya RM75. Kalau tak boleh, at least RM50 kita simpan. So maksud simpan ni bukan simpan dalam wallet. Kita kena simpan ke dalam bank yang berlainan. Contohnya kita sediakan 3 bank. Selalunya kita dengar daripada Dr. Adam Zubir, Financial Faiz, dia kata sediakan 3 bank, iaitu bank yang masuk gaji kita, dan kita ada bank untuk kita enjoy, last sekali bank untuk kita menyimpan. So law dia kat bank menyimpan ni tak boleh kita keluarkan. So ambil contoh, kalau kita simpan at least RM50. RM50 ni jangan pandang dia terlalu kecil. Sebab orang yang gaji besar pun kalau dia tak ada habit menyimpan, RM50 ni pun dia tak boleh nak simpan. So RM50 ni kalau dalam setahun awak dah boleh dapat dalam 12 darab 5. So you all dah boleh dapat dalam berapa ratus lah? Dah tak ingat lah. So you all boleh dapat dalam RM600. Okay, sebab dalam 2 bulan boleh dapat 100, 12 bulan you boleh dapat RM600. Nampak macam tak banyak, tapi jika konsisten pada tahun yang kedua, you dah dapat 1,200. Tahun dan ketiga dia akan meningkat dan meningkat. Dan jangan letak ke dalam bank yang biasa saja. So duit yang lebihan tu, yang awak simpan tu, cuba letak dekat bank yang mempunyai dividen, contohnya ASB ataupun tabungan haji. At least ada kenaikan sedikit tahun demi tahun. Itu tips yang paling mudah bagi siapa yang sangat liat nak menyimpan. Start dengan paling sedikit. Try simpan RM50. Kalau awak dah berjaya simpan sebulan RM50, boleh try cuba naikkan simpanan tersebut. Boleh try follow guideline 10% daripada gaji kita. Contohnya kalau gaji minimum RM1,500, try cuba untuk menyimpan RM150. Kalau gaji RM2,000, try simpan RM200. Okay, bila awak dah konsisten selama setahun, 2 tahun dan seterusnya, telah ada habit sidik menyimpan, iaitu sikit-sikit lama-lama jadi bukit.
Dan pada tahun keempat dan kelima, awak dah mudah untuk mengamalkan peratusan yang lebih tinggi. Contohnya 20% daripada gaji, ataupun yang paling terbaik 30% daripada gaji awak simpan. Okay. In the end, secara conclusionnya adalah tentang awak punya matlamat, ataupun awak punya kita panggil apa ni, sifat dalam diri tu. Kalau awak dah diajar untuk menyimpan daripada kecil, dah besar, tak ada masalah. So it's all about your ambitious, your what kita cakap matlamat dari segi kewangan tersebut. So tanamkanlah minat untuk menyimpan daripada kecil ke anak-anak, supaya bila dah besar mereka pun mudah untuk menguruskan kewangan mereka. So itu sahaja dalam video kali ini. Jangan lupa menyimpan. Kalau tak dapat banyak, simpan sikit. Lama-lama jadi bukit. Okay, bye. Jumpa lagi.